Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to continue about hybridization, where I'm going to explain about hybrid of ion and also hybrid that involve pi bond. Okay, so if we look back at the example for compound A, B, C, D and PCl5, SeF4, we have go through the explanation in class. So for this video, I'm going to continue with ICl2-, where this is for ion. Alright, so hybrid of ion ada satu extra step yang saya akan explain dalam video pada kali ini. Okay, so kita akan follow the 4 step macam biasa dulu. So untuk Lewis structure, this is the Lewis structure for ICl2-. So I hope everyone already know how to draw the Lewis structure. Okay, so from this Lewis structure, we're going to extract some information. Jadi untuk yang ini, electron pair dia adalah 1, 2, 3, 4, 5 electron pair. Okay, remember, lone pair dan bonding pair kira semua. Okay, jadi bila ada 5 electron pair, makanya type of hybrid adalah sp3d. Alright, so for sp3d, the orbital arrangement would be trigonal bipyramidal. Okay, so untuk sigma bond, every single bond is sigma bond. So ada 2 sigma bond and 3 lone pair. So bila ada 2 sigma bond, makanya iodine memerlukan need 2 unpaired electron to form the sigma bond. Okay, so settle step yang pertama. Okay, step yang kedua, kita akan tulis ground state untuk iodine. So iodine have 7 valence electron in 5s and 5p. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dekat sini extra step tu. Alright, so kita stop sekejap dekat sini. Extra step untuk ion adalah kita kena kira formal charge of the central atom. Okay, alright, so saya tulis dekat sini. Untuk ion, apa yang penambahan extra step tu? Must determine, okay, the formal charge of central atom. Mesti untuk ion. Alright, so kita pergi balik dekat ICl2-. Untuk iodine ada, hopefully masih ingat macam mana nak kira formal charge. We have learned at 4.1. So iodine ada 7 valence electron. So 7 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 7 minus 8, you akan dapat negative 1. So formal charge for iodine is negative 1. Makanya actually, kita bukan hybrid yang berlaku dalam ICl2- bukanlah untuk iodine. Tetapi untuk iodine yang bercharge negative 1. So actually, kita dah tak boleh explain about iodine. Kita akan explain untuk I-. So, kalau negative 1 is the charge, means iodine dia akan gain 1 electron. So, kalau formal charge awak dapat negative 2, maksudnya akan gain 2 electron. Kalau formal charge you dapat positive 2, means akan donate 2 electron. Jadi, itu sebabnya perlu mesti kira formal charge. So, untuk I-, daripada 7 valence electron tu tadi, dah dapat 1 electron. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk iodine. But I- dah dapat 1 electron. Okay? So untuk untuk form sigma bond, iodine memerlukan 2 unpaired electron. Tapi bila kita tengok dekat ground state, tak ada unpaired electron langsung. So apa yang perlu iodine I- ni buat, dia akan excite 1 electron untuk pergi ke 5d. So need to excite 1 electron. Therefore excited state of I- dah jadi. Okay, 2 electron dekat sini. Ini kita tak kacau kan, ni masih sama. So di sini dah tinggal 1 electron dan another electron dah di-excite ke 5d. Okay, jadi awak boleh nampak lah, okay, nak 2 unpaired electron, kita dah dapat 2 unpaired electron. So kita tengok balik type of hybrid. The type of hybrid is sp3d, means dia akan mix S, P, P, P and D satu. Okay, jadi ini will mix to form sp3d orbital. Okay, jadi hybridized state of I- dah dapat orbital yang baru iaitu sp3d. Okay, so dekat sini kita ada elektron, and this is unpaired electron. So 1, 2, 3, 4, 5d ni tidak termasuk dalam hybrid kan? Jadi kita tulis baliklah dekat situ. Okay. So dekat sini saya harap awak nampak, dekat iodine ada 3 lone pair. So this 1, 2, 3 ni akan jadi lone pair. This unpaired electron akan overlap dengan chlorine untuk menghasilkan sigma bond. Okay, so untuk chlorine tu kita kena tengoklah, chlorine tu valence electron ni dekat mana? So we have to write the ground state of chlorine. So chlorine ada 7 valence electron juga di 3s and 3p. Okay, so dah nampaklah, okay, overlapping akan berlaku dengan this 1 unpaired electron in 3p orbital. Alright, so sekarang kita dah siap 4 step. Kita akan pergi kepada step yang terakhir di mana kita akan lukis orbital overlapping diagram. So untuk ICl2-, the iodine here, okay, I-, dia akan ada sp3d hybrid kan. So sp3d berbentuk trigonal bipyramidal. So kita ada atas, bawah, segitiga. So kita lukis dulu untuk iodine. So atas, bawah, segitiga. Okay, so untuk iodine, I- kita dah siap dia punya orbital. Jadinya sekarang, untuk overlapping, since dia ada lone pair, remember I have mentioned, kalau ada lone pair, kita tidak boleh letak overlapping tu sesuka hati kita. So dia mesti ikut molecular geometry. So we recap back to 4.2, kalau the shape is trigonal bipyramidal and you ada lone pair. Kalau ada satu lone pair, kita padam orbitalnya orbital. Kita akan padam bond yang itu, so kita akan dapat seesaw. Kalau kita ada 2 lone pair, padam yang ni dapatlah T-shape. Kalau 3 lone pair, kita akan padam semua bond di segitiga ni, so kita akan dapat linear. So this one akan jadi lone pair and the sigma bond is at bond yang atas dengan bond yang bawah. So overlapping tu akan berlaku di orbital ini dan orbital inilah. Okay. So orbital sp3d of I- akan overlap dengan 3p of chlorine. So 3p berbentuk dumbbell. Okay, jadi saya akan lukis dumbbell.
So, kita akan overlap di atas ni. Okay, dan di bawah lah. Okay, jadi sekarang saya dah lukis untuk chlorine. So, this is for chlorine, 3P. And this is for another chlorine, sebab ada 2 chlorine kan? This is 3P. And orbital untuk I, okay, iodine adalah sp3d. So, kita akan label semua orbital ini dengan sp3d. Okay, so ni sambil awak tengok video ni, awak terus tulis, okay, terus lukis dalam nota. Okay, so untuk iodine, kalau kita tengok balik dekat sini, okay, dia akan bagi 2 unpaired elektron untuk di-share dengan chlorine. So, satu dekat sini, satu dekat bawah lah. And then dia ada 1, 2, 3 lone pair. Okay, so lone pair tu dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Okay. And then chlorine akan bagi 1. Another chlorine akan bagi lagi 1. So, awak dah dapat 1, okay, sigma bond yang pertama. Dan 2, sigma bond yang kedua. So, for this one, since this is ion, therefore we have to put the bracket and then kita akan letak minus dekat luar ni. Okay. Dan lagi satu, kena label angle. So, angle mesti di antara bond. So, from this bond to this bond. And the angle is 180 degree because ini dah jadi linear. Okay. Jadi, okay, saya pergi dekat sini. Ni adalah lukisan yang proper sikit lah. So, hopefully boleh nampak lagi jelas. Untuk yang ini, boleh nampak. Bila kita dah lukis, jangan lupa tulis semua information yang sepatutnya kita letak lah. So, orbital arrangement adalah trigonal bipyramidal. But, the molecular geometry is linear. Okay, because ada 3 lone pair. And the angle is 180 degree with 2 sigma bond for ICl2 minus. So, dah siap untuk orbital overlapping diagram for ion. Okay, jadi saya harap awak boleh faham untuk ion sama je macam yang kita dah belajar dalam kelas. Cumanya kita akan tambah satu extra step di mana kita akan kira formal charge untuk central atom. Alright? So, kita dah habis untuk ion. Ion dah settle. So, kita akan teruskan dengan hybrid yang melibatkan pi bond. Alright, so hybrid untuk CO2 bila melibatkan pi bond, okay, melibatkan pi bond dia ada extra sedikit kerana if involve pi bond and then you have oxygen and nitrogen as the terminal atom, makanya kita kena hybrid untuk terminal sekali. If we have oxygen and nitrogen as a terminal atom, okay, makanya kita kena tunjuk sekali hybrid for terminal atom. Okay, makanya untuk yang ini kita bukan hybrid untuk center sahaja. Kita akan hybrid untuk terminal juga. Jadi dia ada extra sedikit lah untuk pi bond. Okay. So, for this one, example yang pertama adalah untuk CO2. So, saya dah lukiskan kepada awak Lewis structure untuk CO2 di mana kita ada double bond dan melibatkan oksigen sebagai terminal atom. Okay. So, yang ini kita ada oksigen sebagai terminal atom. Makanya untuk center memang kita belajar. Hybrid yang kita belajar selama ni memang untuk central atom. Tapi disebabkan ada pi bond dan oksigen sebagai terminal, makanya untuk yang ni pun kita kena tunjuk juga hybridization tu. Okay, so for this one, I'm going to explain about 2 hybridization for carbon atom and for oxygen atom. Okay, tapi kita akan follow je step macam biasa, 1, 2, 3, 4. Jadi sama sahaja sebenarnya, cuma extra sedikit lah dia jadi panjang sikit. Okay, alright, so untuk Lewis structure dah settle, masih sama kita akan keluarkan semua information kita dapat daripada Lewis structure. So, okay, jadi kita sekarang nak explain untuk carbon atom. Jadi tengok carbon ni. Okay, jadi untuk electron pair, since dia ada double bond, jangan kira double bond tu sebagai 4 electron pair. So remember in 4.2 kita dah belajar, walaupun dia ada double bond, kita akan kira sebagai 1 electron pair. Okay, so for carbon ada 1, 2 electron pair. So 2 electron pair, therefore the type of hybrid apa dia? Kalau 2 electron pair, sp. Jadi untuk orbital arrangement for sp is linear. Okay, and then kita tengok balik. Okay, dekat carbon, every single bond, setiap satu bond mesti sigma bond. Yang seterusnya adalah pi bond. Okay, so dekat situ kita nampak, oh dekat carbon ada 2 sigma bond, 2 pi bond. Dah ada extra sedikit pi bond. 2 pi bond, 0 lone pair. Jadi, kalau ada pi bond sekarang, kita akan tengok setiap bond, okay, sigma ada 2, pi ada 2. So, 2 tambah 2 jadi 4. Makanya, carbon atom memerlukan 4 unpaired elektron untuk buat sigma dan pi. Okay. So, settle untuk step yang pertama. So, kita teruskan dengan step yang kedua, ground state of carbon. So, carbon ada 4 elektron, valence elektron di 2s and 2p. Okay, so kalau kita tengok balik, carbon ni dia nak 4 unpaired elektron. Tapi ada 2 sahaja. So, tak cukup lah. Makanya perlu berlaku excitation. So, this electron will be excited to here. Okay. Jadi, berapa elektron yang kita akan excite tu? Kita akan excite 1 elektron. So, excited state of carbon dah jadi 1, 2, 3. Yang tadi dekat sini dah di-excitedkan kepada 2p orbital. Okay? Jadi, kita tengok balik. Oh, carbon nak kena ada 4 unpaired elektron. So, dekat excited state dah ada 4 unpaired elektron. So, dah cukup lah untuk buat bond. Alright, so next adalah kita akan tengok the type of hybrid is sp. So, dia akan mix satu daripada S dengan satu sahaja daripada P. So, the mixing is 1 from 2S and 1 from 2P. Sampai situ je. Okay? Jadi, mixing tu adalah untuk 2S dan satu sahaja daripada 2P.
So this will mix to form sp orbital. Okey, jadi macam mana yang dua ni? Okey, jadi sekarang kita tulis je macam biasa, yang tak masuk dalam hybrid tu nampak tak? Okey, so saya tulis dekat sini 2p. Yang ini dah jadi sp lah, sebab dah mix dan menghasilkan orbital yang baru. So dekat orbital sp yang pertama kita ada 1 elektron, dekat sp yang kedua kita ada 1 elektron. So dekat 2p kita ada 1 dan 1 lagi elektron. Okey, so ini yang awak akan nampak kalau compound tersebut ada pi bond, awak mesti akan dapat macam ni. Okey, orbital yang tidak termasuk dalam hybrid. So ini kita akan panggil unhybridized 2p orbital. Okey, jadi 2p orbital ini tidak termasuk dalam hybridization. Ini yang akan menghasilkan pi bond. So awak tengok balik dekat carbon. Oh, carbon nak 2 pi bond. Lepas tu kita tengok ada 2 unpaired elektron. So cukuplah untuk buat pi bond. Dan untuk hybridized state of carbon dekat sini, so ini akan overlap untuk menghasilkan sigma bond. Okey. Jadi sp dan sp ni dia akan overlap dengan apa? So dia akan overlap dengan dengan oksigen dan oksigen. So since oksigen pun kita kena hybrid, awak akan ada satu lagi explanation hybrid untuk oksigen atom pula. Okay? So this oxygen is similar to this oxygen, makanya kita explain satu sahaja. Okay, jadi kita tengok oksigen. Untuk oksigen kita ada berapa electron pair? Remember, double bond counted as 1. 1, 2, 3. Jadi untuk oksigen ada 3 electron pair. So kalau 3 electron pair, apa jenis hybrid? sp2. So if sp2, the orbital arrangement would be trigonal planar. Okay. Alright, so untuk dekat oksigen tu saya dah label ada 1 sigma bond, 1 pi bond. So 1 sigma bond, 1 pi bond and 2 lone pair. Okay. Jadi kalau unpaired elektron kita tengok semua bond. So 1 tambah 1, makanya oksigen memerlukan 2 unpaired elektron. Okay. Alright, so sekarang kita teruskan dengan ground state of oxygen. So oksigen ada 6 valence elektron dalam 2s dan 2p. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah pula. 6, okay. So untuk oksigen sekarang, dia memerlukan 2 unpaired elektron. So kalau kita tengok dekat ground state, dah cukup lah. Dah ada 2 unpaired elektron. Makanya tidak perlu excite elektron. Okay. Sebab nak 2, dah ada 2. Okay, jadi apa yang berlaku sekarang? Kita masih kena tulis excited state. Salin je balik. Okay, sebab excitation tu tidak berlaku. Makanya, excited state masih sama macam ground state. Okay, so untuk oksigen, type of hybrid adalah sp2. So, dia akan mix sp, ada 2 sahaja daripada p. Okay, so the mixing is sp, p. Okay, so this s and pp will mix to form sp2 orbital. Okay, so awak dah ada orbital yang baru sp2 di mana di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 1 elektron. Jadi macam mana yang ni? So this orbital tidak termasuk dalam hybrid. Kenapa? Sebab sp2 sahaja. So kita akan tinggal dengan satu 2p orbital. Yang ini adalah unhybridized 2p orbital. So ingat tak saya mention tadi kalau dia unhybridized 2p orbital, kenapa? Apa guna dia? So ini yang akan hasilkan pi bond. So kalau kita tengok balik, ada satu pi bond, satu unpaired elektron untuk pi bond. Betul lah. Jadi kita dah siap explain hybrid untuk C dan O. So apa yang tinggal sekarang adalah kita akan lukis. Okay, so untuk CO2 tadi, ini adalah sp, ini adalah sp2. So sama juga dengan oksigen yang ni pun sp2 juga. Jadi sekarang kita akan lukis untuk karbon dulu, sp. Okay, jadi sp berbentuk linear. Okay, so saya akan lukis linear. Okay, jadi ini untuk karbon, sp. Okay, so ini untuk karbon. Alright, so settle lukis untuk karbon. So, karbon ni dia akan overlap. Okay, ni sigma bond, ini sigma bond. Okay, so dia akan overlap dengan oksigen. Tapi oksigen tu sekarang dah berbentuk orbital sp2. So, sp2 adalah trigonal planar. Okay, jadinya untuk karbon ini dia akan overlap dengan oksigen. Tapi oksigen tu dah berbentuk trigonal planar sebab dia sp2. Jadi ni untuk oksigen yang pertama. So, awak dah tunjuk overlapping untuk sigma bond. sp dan sp2. So, kita akan buat untuk benda yang sama untuk oksigen yang sebelah ni pula. Okay, jadi kita akan lukis trigonal planar lagi satu. Okay, jadi kita dah tunjuk sigma bond yang kedua. So, di sini karbon akan bagi satu elektron. Oksigen, okay, ni oksigen akan bagi satu elektron untuk di-share. Okay, so awak dah dapat sigma bond dan sigma bond. Yang ni dah settle lah. So, this and this dah tunjuk overlapping. Makanya yang tinggal sekarang adalah untuk pi bond. So, pi bond yang pertama adalah antara oksigen with carbon. Okay, jadi kita tahu pi bond akan dihasilkan bila p orbital overlap dengan p orbital. Okay, so saya tunjuk balik dekat sini. Okay, so awak nampak dekat carbon kita ada
P orbital yang tidak hybrid akan menghasilkan pi bond. Okay, di oksigen pun ada P orbital juga untuk menghasilkan pi bond. So, okay, ini adalah P orbital yang pertama di oksigen dan di karbon. So, oksigen akan bagi 1, karbon akan bagi 1. Okay, jadi anak panah dia kena opposite. Dia orang overlap. Awak dapatlah pi bond yang pertama. Okay, ini dah settle. Okay, jadi tinggal pi bond yang seterusnya. Untuk yang ni saya guna warna lain supaya kita nampak beza dia. Okay, saya guna warna hitam lah. Okay, so pi bond yang kedua. Okay, antara oksigen, okay, this oxygen with this carbon. Okay, jadi kita tidak boleh lukis p orbital bentuk yang sama. So, yang ni kita akan lukis saya orang macam ni. Okay, jadi ini untuk p orbital overlap side to side. Dapatlah pi bond yang kedua. So, di sini elektron, di sini elektron. Okay, jadi untuk yang ini 2p dan 2p, awak dapat pi bond yang pertama. Okay, 2p, 2p, pi bond yang kedua. Okay, jadi untuk karbon tu tadi adalah sp. So, this is sp orbital. Untuk oksigen adalah sp2. Okay, jadi kita label sp2, sp2, sp2. Okey, so untuk oksigen nak boleh nampak ada 1, 2 lone pair. Jadi 1, 2 lone pair. Oksigen ni pun ada 1, 2 lone pair. 1, 2 lone pair. Okey. Jadi kita dah siap lukis untuk orbital overlapping diagram. So untuk angle adalah antara karbon. Okay, kita angle kita akan tunjuk dekat sinilah karbon antara karbon dengan oksigen tu. So this is the angle. Okay. And the angle is 180 degree sebab SP. Okay. Berbentuk linear. Jadi saya tahu ni susah sikit. Okay, so slow lah. Awak tengok slow, okay, and then lukis. Alright. Jadi ni yang dah cantik sikit lah yang saya lukis. So hopefully boleh nampak dekat situ. Kita akan label everything. Okay, ni adalah 180 degree. Okay, and then kita akan tulis information. So orbital arrangement yang ni semua ni untuk central atom sahaja. So yang ni kita tengah cakap pasal carbon. So orbital arrangement untuk carbon adalah linear. Molecular geometry pun linear juga. Okay, sebab tak ada lone pair. So angle adalah 180 degree. So untuk carbon, dia ada 2 sigma bond dan 2 pi bond. So baru siap untuk CO2. Okay. Sekarang boleh tengok test yourself 11. So saya dah mention awak kena buat A, B, C, D. Okay, jadi sekarang bila kita dah belajar ion dan pi bond. So teruskan dengan G, hash. Okay, yang ini CO2 saya dah explain, so tak perlu buat. Jadi saya tambah 2 compound untuk pi bond. Okay, ini ion. Okay, ini adalah pi bond. Okay, so saya tambah C2H4 dan COCl2. Okay, jadinya kita dah habis. Test yourself 12 ni pun awak boleh cuba buat. Okay, jadi kita dah habis untuk hybridization dan orbital overlap. So that is all for this video. Thank you for listening.